Sahih dan berimbang, berita perdana edisi Rabu 1 Jun. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona Berkebaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Jaminan Perdana Menteri PRU ke-15 tidak akan dilewatkan jika BN telah bersedia. Pembangunan dan transformasi TUDM perlu seiringan bentuk Angkatan Udara berwibawa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan tidak akan melewatkan sesaat pun untuk mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15 jika Barisan Nasional BN sudah bersiap siaga. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Naib Presiden UMNO bersetuju berbincang dengan pimpinan BN terlebih dahulu dalam menentukan tarikh pilihan raya umum ke-15. Apabila kita sudah bersiap siaga, saya tidak akan melewatkan walau sesaat pun seperti yang telah dipersetujui. Seperti yang telah dipersetujui oleh Perhimpunan Agung UMNO bahawa saya akan berbincang dengan top 5 di dalam UMNO, akan berbincang di dalam mesyuarat majlis tertinggi, dan hari ini saya setuju kita akan bincang dengan kepimpinan Barisan Nasional di dalam menentukan. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis sambutan Hari Ulang Tahun BN ke-48 di Ibu Negara. Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada pemimpin UMNO dan BN atas kepercayaan diberi kepada beliau untuk menerajui tampuk kepimpinan negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut berterima kasih kepada parti-parti komponen yang menyokong pencalonannya sebagai Perdana Menteri jika BN menang PRU 15. Ia selari kesepakatan Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan direstui semua parti komponen BN. Amanah yang diberikan ini bukanlah, ia merupakan tanggungjawab yang amat berat. Bukan hanya untuk saya memikulnya, tetapi saya yakin saya akan memikulnya bersama tuan-tuan dan puan-puan selaku kepimpinan Barisan Nasional di semua peringkat. Jatuh bangun dan kalah menang parti kita bergantung atas kebersamaan, bak kata pepatah, terapung sama hanyut, terendam sama basah. BN yang telah melalui sejarah panjang dalam penubuhannya adalah sebuah parti yang syarat dengan pengalaman perjuangan politik tanah air. Justru Datuk Seri Ismail Sabri mahu mengangkat semula martabat BN sebagai wadah politik yang berupaya mengembalikan kegemilangan negara bangsa. Datuk Seri Ismail Sabri mencadangkan 3 gerak kerja bagi dilakukan BN sebagai persiapan menghadapi PRU ke-15. Tegasnya kerajaan BN yang kuat akan mewujudkan kestabilan politik dalam negara sekaligus menyumbang kepada kemakmuran ekonomi rantau ASEAN. Bagi gerak kerja pertama, BN haruslah mencapai budaya kerja kelas pertama yang ditafsirkan sebagai berpasukan, berdisiplin dan kesetiaan kepada parti. Pemimpin dan Barisan Nasional yang setia bukanlah yang ada ketika senang saja, namun tetap setia walaupun di lambung badai setinggi mana. Kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada MCA, MIC, PBRS,
dan rakan-rakan BN kita yang tidak meninggalkan Barisan Nasional walaupun kita kalah dalam Saya kira yang berada dalam Dewan ini sudah teruji kesetiaan. Tuan-tuan dan puan telah teruji kesetiaan. Seinci pun tidak berganjak dari parti walaupun berdepan dengan tuntutan, tekanan, ancaman maupun tawaran yang menggiurkan. Elemen kedua, ingin saya tekankan Barisan Nasional perlu memenangi hati rakyat. Saya sebagai Perdana Menteri akan memastikan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat. Selain daripada itu, perkhidmatan yang terbaik harus diberikan kepada rakyat. Kerajaan sentiasa cakna mengambil peran, mencari inisiatif terbaik dan segera menyelesaikan masalah tempat. Elemen ketiga, merangka formula strategi kemenangan pilihan raya umum ke-15. Strategi ini perlu fokus kepada pemantapan jentera pilihan raya di antara parti komponen. Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan tidak lagi memberikan subsidi kepada penternak mulai 1 Julai ini. Sebaliknya menyalurkannya kepada rakyat yang memerlukan, khususnya golongan B40. Langkah itu bagi mengurangkan bebanan rakyat supaya tidak terlalu merasai akibat kenaikan harga barang. Apabila kita memperkenalkan subsidi untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan, saya di Malaysia ini harga apa pun boleh naik. Jangan harga ayam. Harga ikan kembung RM15 sekilo, dia orang tak bising, rakyat tak bising. Tapi harga ayam, rakyat akan marah. Kalau dibiarkan harganya di-up ataupun di-floatkan harga tersebut, harga ayam ketika ini mungkin berharga RM12 sekilo. Tapi kerajaan bagi memastikan harga ayam tidak dinaikkan, memberikan subsidi kepada penternak bagi memastikan harga ayam terus kekal pada RM8.90. Dan kerajaan berbelanja sebanyak RM720 juta untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan. Walau bagaimanapun ramai di kalangan penternak tidak menuntut bayaran subsidi yang dikeluarkan. Berbagai-bagai isu dibangkitkan. Oleh itu, mulai 1 Julai nanti. Melalui 1 Julai nanti, kita tidak lagi akan memberikan subsidi kepada penternak, tetapi jumlah yang kita berikan subsidi tersebut kita akan beri direct kepada rakyat. Mekanisme bagi pelaksanaannya akan diumum KPDN-HEP serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kelak. Pembangunan kapasiti warga tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan transformasi keupayaan perlu bergerak seiring dalam membentuk sebuah angkatan udara masa hadapan berwibawa. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Seri Paduka bertitah peranan TUDM sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara diibaratkan sebagai sebuah perisai yang melindungi rakyat dan segenap kemakmuran negara. Bagi membangunkan keupayaan kuasa udara sebagai sebuah perisai yang terus gagah di angkasa raya, menangkis dan melindungi tanah air, ia memerlukan pembentukan warga udara berkapasiti tinggi. Bagi memastikan TUDM sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, upayaan pertahanan udara perlu juga melalui transformasi secara menyeluruh dan holistik selari dengan perkembangan teknologi ketenteraan semasa. Seri Paduka bertitah demikian ketika berangkat ke istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun TUDM ke-64 di Pangkalan Udara Subang.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap TUDM terus menjadi kuasa udara disegani, dihormati dan kental dalam melindungi sempadan negara. Sambil mengucapkan selamat menyambut Hari TUDM ke-64, Perdana Menteri berkata TUDM sebagai kuasa pelindung kedaulatan negara dengan mempertaruhkan nyawa demi keluarga Malaysia. Jasa dan pengorbanan warga TUDM amat besar selain veteran TUDM yang banyak menabur bakti demi keamanan hari ini. Saudara, bidang pendidikan salah satu cabang terbaik menjayakan konsep keluarga Malaysia. Kerana menerusinya, kita mampu untuk melahirkan masyarakat bernilai murni termasuk berakhlak, bersatu padu dan cekal. Untuk itu, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Terengganu memilih tema Keluarga Malaysia, Keluarga Berilmu. Laporan wartawan Norazila Matsani. Bakal membuka tirai di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus pada 2 hingga 4 Jun, pelbagai institusi pendidikan seluruh negara akan berkumpul mempromosikan produk masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Satiful Bahri Mamat berkata, bertepatan tema kali ini, ia pengiktirafan kepada Terengganu berdasarkan pelbagai kecemerlangan akademik yang dicapai setiap tahun. Mengikut rekod, hampir 700 pelajar cemerlang di negeri ini diberi biasiswa sejak tahun 2019. Ia membuktikan Terengganu sentiasa memberi fokus tentang kepentingan pendidikan dalam meningkatkan sosioekonomi rakyat. Kerajaan negeri memperuntukkan panggil dalam bajet kita memang peruntukan yang agak tinggi lah dalam pendidikan. Walaupun kita tahu dia tidak memulangkan dollar and cent, pulangan benda, tetapi kita tahu ini merupakan pelaburan yang terbaik untuk anak-anak negeri Terengganu yang insya-Allah akan balik semula kepada rakyat Terengganu dan negeri Terengganu ini sendiri. Syarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus turut mengakui kepentingan pendidikan. Tunjang utama keluarga harmoni itu wajar bermula dari rumah. Pendidikan ini yang paling asas ialah di rumah, kan? Dan orang yang paling rapat dengan anak adalah ibu. Tetapi tanggungjawab pendidikan adalah kepada ayah. Jadi kita nampak di situ bahawa ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan. Pendidikan yang paling utama di rumah ialah pendidikan akhlak, pendidikan tanggungjawab. Kalau maknanya di rumah anak-anak tidak dididik dengan adab dan akhlak, di sekolah dia tak akan dapat benda-benda begitu. Sistem pendidikan yang baik juga akan membina masyarakat yang mampu berhadapan apa jua situasi bertepatan konsep keluarga Malaysia. Ketiga-tiga nilai ini adalah nilai penting dalam sebuah keluarga di mana tiga-tiga ini perlu diterapkan dalam pelajaran kita. Jadi sebagai satu keluarga, kita perlulah ada ketiga ini supaya dalam satu komuniti itu kita dapat bersama untuk menangani segala cabaran ataupun segala rintangan dalam kita membangunkan negara kita sendiri. Kalau kita tahu dalam sebuah institusi keluarga, takkan ada yang sentiasa bahagia sebab keluarga ni dia ada naik turun dia akan ada rintangan, kesusahan dan mereka perlu hadapi, dan di situlah apa benda yang ilmu, konsep-konsep ilmu dan ilmu ni perlu diterapkan dan perlu dipelajari supaya kita punya rintangan tu dapat dijalani dengan lebih lancar dan bersama. Siri jelajah kali ini melantik Kementerian Pendidikan sebagai peneraju dengan menyediakan 68 pengisian aktiviti dan 101 perkhidmatan kepada rakyat. Program sama sudah diadakan di Johor, Perlis dan Sabah dengan kementerian peneraju yang berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual merasmikan majlis penutup JAKM 2022 di Terengganu Sabtu ini. Norazila Muhammad Sani, RTM. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni.
apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Yang untuk menjadi seorang arkitek yang berjaya dalam kreativiti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Masih bersama berita perdana. Saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 8 Jun. Berbekalkan modal serendah RM134 untuk menjadi ejen produk minuman kesihatan mampu membantu memberi pendapatan tambahan kepada 660 individu. Pengarah syarikat Fatman Group Sendirian Berhad, Azman Muhammad berkata, peluang terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk menjadi ejen kepada produk keluaran terbaharunya iaitu kopi pria katak Papa Joe. Berikutan modal yang rendah itu, syarikatnya menerima 50 hingga 100 permohonan ejen setiap hari bagi mendapatkan keuntungan menerusi jualan produk tersebut. Selepas pil ekstrak pria katak, kini syarikat itu memberi tumpuan kepada kopi pria katak Papa Joe yang mendapat sambutan tinggi sejak ia dikeluarkan Mac lalu. Fatman Group menyasarkan 6 juta unit kopi pria katak Papa Joe dapat dijual menjelang hujung tahun ini. Kita dah melebihi untuk kopi Papa Joe 11,000 unit ke atas dan kita ada ejen 660 orang ejen di seluruh Malaysia dalam tempoh 2 bulan. Jadi amalan kopi ini kita boleh buang angin, boleh tenaga dan yang paling penting kalau kita boleh jaga kesihatan. Kalau umpamanya yang berumur 40 tahun dan ke atas. Beliau ditemui pada majlis sambutan Hari Raya dan penghargaan kaki tangan Fatman serta pelancaran produk kopi Papa Joe di Tok Aman Bali Resort Pasir Putih, Kelantan. Pada majlis ini, 200 kaki tangan syarikat yang majoritinya ibu tunggal diraikan sebagai menghargai usaha mereka memasarkan produk tersebut. Turut hadir pengarah bersama Fatman Group Sendirian Berhad, Ahmad Fatih Muhammad Hanafi dan Duta Produk Jaafar On. Kopi pria katak Papa Joe menggunakan kopi Arabica, habatus sauda, ekstrak pria katak serta pemanis mula jadi dari ekstrak stevia. Jaafar On selaku duta produk melihat peluang tersebut mampu membantunya melebarkan kerjaya dalam bidang perniagaan. Sebelum ni saya menjadi duta kepada produk pria ekstrak tu dan dia memberikan panduan kepada saya untuk mengeluarkan produk kopi. Kerana kopi ni diminum oleh orang segenap seluruh Malaysia, minum pagi dan malam. Dia memberikan keterangan pada diri kita supaya kita jadi sihat bertenaga. Inflasi Malaysia yang diukur menerusi indeks harga pengguna IHP meningkat 2.5% tahun lalu, didorong kenaikan harga makanan dan bahan api. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, 184 item makanan daripada keseluruhan 552 item yang tersenarai di bawah IHP mencatatkan kenaikan. Menerusi kenyataan laporan analisis indeks harga pengguna tahun 2021, jelasnya pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada kehidupan seharian masyarakat. Bagaimanapun, usaha kerajaan dalam melaksanakan pemberian vaksin percuma telah membantu memulihkan keyakinan perniagaan, seterusnya meningkatkan keyakinan pengguna untuk berbelanja. Selain itu, kebenaran rentas negeri dan semua sektor ekonomi telah dibuka semula bermula 11 Oktober 2021. Ini menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara, terutama sektor pengedaran dan peruncitan. Inflasi bagi kesemua negara ASEAN pula mencatat peningkatan antara 1.2% kepada 3.9% pada 2021. Filipina mencatatkan kadar inflasi tertinggi iaitu 3.9%.
Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad, KOP Sahabat, menjangkakan pulangan dividen lebih tinggi bagi tahun kewangan 2021 kepada 250,000 anggotanya. Jangkaan berdasarkan aktiviti perniagaan yang kembali rancak dan prestasi koperasi yang semakin pulih sejajar fasa peralihan ke endemik. Kita akan adakan mesyuarat agung perlimbangan tahunan pada beberapa minggu akan datang ni. Jadi secara ofisialnya kita akan umumkan pada majlis tersebutlah, pada perlimbangan agung tu. Tapi saya dapat memberi jaminan ini lebih daripada apa yang kita umumkan pada tahun lepas. Sebelum ini, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020, KOP Sahabat mencatat pulangan dividen sebanyak 7.5% yang melibatkan pembayaran 3.9 juta ringgit kepada lebih 230,000 anggotanya. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia mari ni kita anu dah. Best! Banyak tarikan! Ada pameran kementerian. Untuk anak ganu, Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia pun ada. Ada jualan keluarga Malaysia, boleh dapat barang harga murah. Berlangsung selama 3 hari dari 2 hingga 4 Jun ini. Dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Di Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Kuala Lumpur Terengganu Darul Iman. Jom pakai ramai-ramai Girino. Bertemu kembali. Beberapa aplikasi baharu dibangunkan Lembaga Tabung Haji TH untuk memudahkan para jemaah melaksana ibadah haji di Tanah Suci. Seterusnya, memastikan kelancaran operasi haji tahun ini. Laporan Faisal Jamal dari Mekah. Salah satu aplikasi utama yang dibangunkan ialah TH Hujjaj. Ia dilengkapi ciri-ciri mesra pengguna yang menyediakan pelbagai maklumat penting kepada para jemaah. Sebelum dia pergi lagi, sebenarnya bila dia install, dia akan tahu bila flight dia pergi. Semua info dalam tu. Dan disampai nanti berapa hari bulan. Dalam masa sama, dia akan ada info berkenai bilik dia di Mekah, maktab di Mekah dan juga zon dia di Madinah. So, semua info dalam tu. Dalam masa sama, kita ada juga lokasi. Dalam TH Hujjaj, dia ada lokasi bila mana dia dekat Mekah, dia buka lokasi, dia tahu dia dekat mana di Mekah. Dalam masa sama, dia ada E-Type dalam tu. E-Type ni, kalau dia ada permasalahan, dia nak tanya pasal hukum makam, dia boleh buat secara online dalam mobile sendiri. Aplikasi TH Hujjaj diintegrasikan dengan satu lagi aplikasi baharu yang diwujudkan khusus untuk para petugas TH dikenali sebagai Hajj Mobility. Ia dihubungkan terus dengan sistem dikendali kaki tangan TH di Malaysia. Tujuannya bagi memantau pergerakan para jemaah sepanjang di Tanah Suci selain memudahkan bantuan di hulur sekiranya mereka berdepan masalah. So dalam penggunaan Hajj Mobility ni, kita boleh mempersiapkan jemaah dan kita boleh pantau semasa nak ke Masyair nanti. Kita boleh sediakan berapa bas dan kita boleh monitor pergerakan bas tu. Maknanya kalau kita ada satu maktab tu ada 10 bas, kita akan tahu berapa bas yang akan sampai, berapa bas dah berlepas. Jadi kita senang nak memantau jemaah-jemaah kita. Kita menggunakan Central Network di mana sistem-sistem sistem Tanah Suci centralnya dia sebenarnya dekat Malaysia. Dia punya server semua dekat Malaysia. Semua daripada akses daripada Tanah Suci sama ada sektor Mekah, Madinah atau Jeddah, dia akan menggunakan sistem, contohnya sistem bersepadu. Dia setiap pengguna akan akses menggunakan ID masing-masing ke sistem tersebut dan dia akan direct point ke tanah air nanti. Seiring dunia digitalisasi dan semua di hujung jari, segalanya akan menjadi lebih mudah dan lancar buat jemaah haji Malaysia. Yang penting pergerakan lebih tersusun dan teratur serta ibadah haji jemaah dapat dilaksanakan dengan lebih tenang dan lebih khusyuk. Faisal Jamal, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Seorang lelaki dihukum gantung kerana mengedar 183.14 gram syabu di Tangkak Johor pada Februari 2018. Dia turut dipenjara 2 tahun bagi 5 pertuduhan memiliki dadah pelbagai jenis. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abu Bakar
Qatar selepas pihak pembelaan gagal mengemukakan keraguan munasabah. Tertuduh Loh Yong Heng, 44 tahun sebelum ini bekerja sebagai buruh binaan. Perbicaraan kes pemerasan lelaki Rohingya Long Tiger atau Abdul Hamid 33 tahun akan diteruskan. Perkara itu diputuskan Mahkamah Tinggi selepas mendapati berlaku kekhilafan terhadap keputusan yang dibuat sebelum ini. 5 Jun ini ditetapkan bagi sambungan perbicaraan di Mahkamah Magistrate Tangkap dengan memanggil saksi lain pendakwaan. 17 Mei lalu, Mahkamah Magistrate Tangkap menetapkan Long Tiger dilepas tanpa dibebaskan selepas kematian mengejut saksi utama, Lokman Hakim Othman, pada Mac tahun ini. Di Mahkamah Session Johor Bahru pula, seorang bekas pegawai bank berdepan 13 pertuduhan pecah amanah dengan membuat pemindahan wang milik 2 wanita pada 2017 dan 2018. Jumlahnya lebih RM292,000. Tertuduh Nur Farhana Atika Muhammad, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Angkara sindiket mata wang Bitcoin yang membuat sambungan elektrik secara haram, Tenaga Nasional Berhad TNB rugi lebih RM700,000 dalam tempoh 6 bulan. Sindiket beroperasi di Kota Warisan Sepang tumpas hasil serbuan dilaksana TNB. Tindakan dibuat setelah TNB menerima banyak aduan daripada penduduk berkaitan gangguan elektrik di kawasan berkenaan. Kegiatan ini kami telah intip beberapa lama dan pada hari ini kami mengambil tindakan di 4 operasi, di 4 premis, dan di mana kami mendapati 3 premis ada melakukan kecurian elektrik dan 1 premis masih di dalam proses untuk akses masuk. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Syairul Islam. Silakan. Peluang skuad hoki negara cipta sejarah malam ini. Saingan 3 penjuru kerusi panas KOM. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Hoki Piala Asia 2022 di Jakarta, Indonesia. Skuad negara berpeluang melakar sejarah jika berjaya menewaskan Korea Selatan pada aksi final yang ketika ini sedang berlangsung. Andai kemenangan berjaya dicipta, Malaysia bakal menjulang trofi sulung kejohanan hoki paling berprestij di Asia itu. Malaysia melangkah ke final selepas muncul pasukan teratas dalam saingan Super 4 menerusi kemenangan besar 5-0 ke atas Jepun semalam. Dalam peringkat kumpulan sebelum ini, anak buah Arul Sevarat cemerlang apabila berjaya mengatasi Korea Selatan 5-4 pada aksi peringkat kumpulan, diikuti keputusan seri 2-2 dalam saingan awal peringkat Super 4. Sejak dipertandingkan pada 1982, pencapaian terbaik skuad negara ialah muncul naib juara pada edisi 2017 di Bangladesh. Ketika itu, pasukan negara tumpas 1-2 kepada India di pentas final. Legenda bola sepak Laung Sokongan buat Harimau Melaya. Bekas penggempur utama skuad Sukan Olimpik Moskow 1980, Datuk Hassan Sani akan turut serta menyaksikan aksi persahabatan Harimau Melaya menentang Hong Kong di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Menerusi hantaran di FB Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hassan siang tadi turut melakukan kunjungan hormat terhadap Presiden FM, Datuk Hamidin Haji Muhammad Amin di Wisma FM. Sebagai tanda kebanggaan pernah menyarungkan jersey lambang negara dan sokongan padu terhadap Harimau Melaya, Datuk Hassan turut menghadiahkan cenderamata berbentuk jersey inspirasinya kepada Datuk Hamidin. Selepas menang 4-0 ke atas Brunei sebelum ini, perlawanan menentang Hong Kong jam 9 malam ini adalah aksi persahabatan terakhir sebelum memulakan saingan pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 berdepan Turkmenistan pada 8 Jun ini.
Sementara itu, Sukan Bola Sepak Tanah Air kehilangan seorang lagi permata hari ini selepas Syed Ahmad Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung tengah hari tadi. Anak kepada bekas penyerang berpisah negara itu, Syed Abu Bakar Syed Ahmad berkata bapanya menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tuanku Fauziah di Kangar Perlis. Menurutnya, jenazah bapanya dikebumikan di Makam Diraja Lama Arau. Allahyarham Syed Ahmad 76 tahun dikenang sebagai wira yang membawa pasukan negara ke Sukan Olimpik Munich 1972 tetapi tidak tersenarai ke tamasya berkenaan. Beliau juga merupakan antara watak penting yang telah membantu pasukan kebangsaan memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada 1972. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu antara yang turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari AMD hari ini menghantar 3 pemainnya bagi menjalani latihan percubaan bersama klub di Eropah bermula esok hingga 19 Jun. Ia merupakan usaha pihaknya meningkatkan kebolehpasaran pemain selepas tamat pengajian di akademi tersebut. AMD dalam satu kenyataan memaklumkan 3 pemain berkenaan ialah Muhammad Haikal Danish, Rohisham Haikal dan Muhammad Abu Khalil yang juga antara pemain terbaik AMD generasi 2005. Mereka dijangka menjalani latihan percubaan bersama klub FC Annecy di Perancis dan Racing FC di Luxembourg. Muhammad Haikal dan Rohisham pernah bermain bersama klub PSG bawah 13 tahun dalam satu kejohanan antarabangsa di Rome, Itali pada 2018. Sementara Muhammad Abu adalah pemain utama skuad Piala Presiden AMD yang kini berada di kedudukan teratas dalam saingan Piala Presiden 2022. Menurut kenyataan itu, program berkenaan yang tertangguh hampir 2 tahun akibat COVID-19 akan diteruskan untuk semua generasi di AMD. Perebutan kerusi nombor 1 Kesatuan Olahraga Malaysia KOM menyaksikan pertandingan 3 penjuru setelah pembukaan sampul pencalonan berlangsung di Wisma MOM. Pegawai Pemilihan Jawatankuasa Datuk V. Subramaniam berkata pihaknya turut menerima 2 pencalonan untuk Timbalan Presiden dan 6 pencalonan bagi jawatan Naib Presiden. Penyandang jawatan Presiden Datuk SM Mutu bakal mendapat saingan sengit daripada Menteri Wilayah Persekutuan yang juga Presiden Persatuan Olahraga Amatur Perlis Datuk Seri Syahidan Kasim. Bekas atlet Selangor era 90-an Nurhayati Karim turut dicalonkan jawatan Presiden oleh Persatuan Olahraga Perak. Menurut Datuk Subramaniam, setakat ini hanya 2 bantahan dibuat untuk kertas pencalonan yang sudah dibuka hari ini. Sekarang ada dua objection. Satu daripada Datuk Fadzil, satu daripada Puan Telaga. So itu saya kena runding dengan syarat-syarat dalam undangan MAF dan juga saya pun kena bincang dengan management committee. Mungkin kalau ada apa-apa dalam 1-2 hari, lambat-lambat dalam 1-2 hari saya akan buat satu keputusan. Antara bantahan berkenaan ialah membabitkan sama ada seorang calon boleh bertanding untuk 2 jawatan dan satu lagi mengenai status calon sama ada sah atau tidak. Dalam hal itu, 1 borang pencalonan daripada Terengganu ditolak kerana tidak lengkap. Bagi Datuk SM Mutu, beliau akan cuba mempertahankan jawatannya meskipun dijangka akan berdepan tentangan sengit Datuk Seri Syahidan menjelang mesyuarat agung tahunan KOM pada 12 Jun ini. Ini kita tak boleh kata apa kita boleh pandang. Pada hari itu kita saja berikan laluan pada delegate untuk pilih orang yang sesuai untuk menjalankan kesatuan itu. Ya memang tetap lawanlah. Ini sudah kalau orang sudah cadang nama saya, janganlah tarik diri. Ini malukan orang cadangkan. Itu tak. Ini biasa saja kan. Datuk SM Mutu dipilih sebagai Presiden baharu KM bagi penggal 2019-2022 selepas menewaskan Datuk Karim Ibrahim.
Meskipun diberi tumpuan dalam Belanjawan 2022, kontingen sukan elektronik e-Sukan negara gagal mencapai sasaran 1 pingat emas di Sukan Si Hanoi. Namun bagi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, ia tidak menggambarkan kegagalan industri sukan tersebut. Jelas beliau, kemampanan industri sukan itu lebih penting daripada mengejar pingat semata-mata. Yang jauh lebih penting saya selalu tekankan adalah dari segi industri sukan tersebut. Kalau kita mampu membawa pulang berpuluh pingat emas tetapi akhirnya atlet kita tak boleh cari makan pun tak boleh. Jadi akhirnya dalam kita nak mengejar pingat, kita juga nak memastikan industri sukan itu dapat kita semarakkan. Dan industri sukan e-sport ni sebenarnya amat tinggi dan dapat menjana pendapatan yang begitu tinggi. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 1 Jun 2022. Saya Syarul Islam. Salam keluarga Malaysia. Salam sukan untuk semua. Gaya rambut seekor singa jantan di Zoo Guangzhou, China menarik perhatian netizen. Betul, ia berbentuk segi empat dengan bahagian depannya dipotong pendek. Saya rasa dah nak sama ni. Kita saksikan dalam hashtag. Beberapa gambar memaparkan gaya rambut singa itu tular di media sosial. Ada pengguna mendakwa bahawa penjaga zoo yang memotong rambut singa berkenaan. Pihak zoo menafikan tuduhan itu dan menjelaskan rambut singa berbentuk sedemikian disebabkan cuaca lembap di Guangzhou. Gara-gara tidak membayar caj parkir dan gagal meletakkan kenderaan di tempat sepatutnya, sebuah kereta ditunda oleh truk pengangkut. Namun apa yang ditunda bukanlah kereta sebenar, sebaliknya kereta mainan kanak-kanak. Video tular di TikTok meraih lebih 200,000 tontonan. Gelagat seekor burung mencuri makanan di sebuah pasaraya berjaya dirakam. Menurut Daily Star, burung berkenaan telah mencuri di pasaraya berkenaan dalam tempoh setahun atau lebih daripada itu. Nilai kerugian dianggar lebih RM1,000. Ramai yang melihat kejadian curi itu, tetapi mereka memilih membiarkan sahaja. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu insya' bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat. Baik saudara, berita perdana edisi Rabu 1 Jun 2022 berakhir di sini. Ingat, terus amal SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.